Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid Ustaz sekalian? Sihat ke? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Alhamdulillah. Ustaz. Sihat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, hari ini sebelum Ustaz nak mulakan pelajaran kita pada hari ini, insya-Allah Ustaz nak kamu semua bagi tahu Ustaz, hari raya di dalam setahun ni ada berapa? Ada dua? Ada dua? Dua. Wah. Pandai. Dua. Bagus. Ada dua. Yang pertama sekali hari raya Aidilfitri dan yang kedua adalah hari raya Aidil Adha. Okey, saya nak tanya kamu semua. Kita sembelih binatang peliharaan ni pada hari raya Aidilfitri ke hari raya Aidil Adha? Hari raya Aidil-Adha. Aidil Adha ataupun kita panggil sebagai hari raya Korban. Okey. Sebelum tu Ustaz nak terangkan juga ataupun Ustaz nak bagi tahu objektif pelajaran kita pada hari ini, iaitu yang pertama adalah menyatakan maksud, hukum dan dalil sembelihan. Yang kedua menjelaskan rukun, syarat sah, perkara sunat dan perkara makruh sewaktu sembelihan. Dan yang terakhir adalah merumuskan hikmah sembelihan dari sudut syarak dan sains. Okey, kita akan mulakan pelajaran kita pada hari ini. Okey, bersedia ya semua? Dia, Ustaz. Alhamdulillah. Okey, jom kita mulakan. Okey, maksud sembelihan dari segi bahasa ialah memotong dan juga dari segi istilah adalah menyembelih binatang yang halal dimakan dagingnya dengan cara memutuskan urat halkum dan juga urat marih. Di binatang ni dia ada dua urat. Yang pertama urat halkum dan yang kedua urat marih. Apabila kita sembelih, hendaklah kita memutuskan dua urat ini. Yang pertama sekali urat halkum lah dan yang kedua urat marih. Kalau tak putus salah satu urat ni, mana kata sembelihan kita tu sembelihan yang tidak sah. Okey. Seterusnya, hukum sembelihan. Hukum sembelihan ni adalah wajib. Wajib. Bagus. Bagus Ku Abdullah. Hukum sembelihan adalah wajib. Jadi kita semua ni wajib untuk melakukan ataupun sembelihan ni wajib dilakukan pada hari raya Korban dan juga hari Tasyrik, 3 hari Tasyrik. Okey. Seterusnya, dalil naqli sembelihan. Okey, boleh tak Ustaz nak minta pelajar Ku Abdullah membacakan ayat Al-Quran, sepotong ayat Al-Quran ini. Ustaz, kalau saya baca maksud apa dah Ustaz? Okey, tak apa. Ustaz bacakan ayat Quran. Ku Abdullah bacakan maksud. Boleh? Boleh, saya tak ada Boleh, sofa. Okey Ustaz. Okey. Okey Ustaz bacakan . A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-dam wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع إلا ما زكيتم. Okey, Ku Abdullah boleh bacakan maksud dia? Okey Ustaz. Maksudnya diharamkan kamu memakai bangkai darah yang keluar mengalir dengan khinzir, termasuk semua anggota tubuhnya. Binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah, yang mati tercekik, yang mati dipukul, yang mati kerana jatuh dari tempat tinggi, yang mati ditanduk, yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih.
Okey, terima kasih Ku Abdullah. Okey, daripada ayat ini jelaslah bahawa Allah mengatakan atau Allah berfirman bagi petunjuk kepada kita bahawa binatang yang disembelih bukan kerana Allah ataupun yang mati tercekik, yang mati dipukul, yang mati kerana jatuh daripada tempat yang tinggi, mati ditanduk, mati dimakan oleh binatang yang lain, semua tu tidak dikira sebagai sembelihan kecuali kita sembelih. Dan sembelih pun ada syarat-syarat dia lah. Seperti memutuskan tadi tu urat halkum dan juga urat maring. Kalau selain daripada tu boleh tak dimakan? Tak boleh dimakan. Okey, jelas ya, boleh faham? Boleh Ustaz, Boleh boleh. Ustaz, Boleh, jelas. Boleh. Okey, bagus-bagus. Pelajar Ustaz ni bagus ni. Okey, seterusnya kita pergi kepada rukun sembelihan. Rukun sembelihan ni dia ada 3 lah. Yang pertama sekali penyembelih. Mestilah ada penyembelih. Kalau tidak, siapa yang nak sembelih binatang tu kerana tak ada penyembelih. Yang kedua adalah binatang sembelihan. Binatang sembelihan ni contohnya lembu, lagi apa lagi? Kambing, lagi apa lagi? Unta, koruf. Koruf ni dia lebih popular kepada kuda, popular di negara-negara Mesir. Unta pun lebih familiar di negara-negara Arab. Jadi di tempat kita ni selalunya binatang sembelihan ni seperti lembu dan juga kambing. Dan yang ketiga, rukun sembelihan, alat sembelihan. Alat yang tajam lah. Selalu kita guna pisau yang tajam untuk memotong urat binatang peliharaan ataupun binatang sembelihan itu. Okey. Rukun sembelihan ada 3. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok sikit hadis Nabi ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sembelihan. Okey, an Abi Ya'la Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza zabahtum fa ahsinu dhibhah wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih zabihatahu rawahul Muslim. Okey, Ustaz nak minta pelajar Zahid untuk membacakan terjemahan dia. Ya, boleh Ustaz. Okey, Sila. maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan perbuatan baik ihsan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh binatang, maka berlaku baiklah dalam hal tersebut. Jika kamu menyembelihnya, segerakanlah sembelihan kamu. Hendaklah kamu mengasah pisau dan menenangkan binatang sembelihan. Beda Ustaz? Okey, terima kasih kepada Zahid. Terima kasih kepada Zahid. Jadi di sini hadis ni menerangkan kepada kita jika kita nak sembelih seekor binatang itu, kita kena mempercepatkan. Kita jangan buat lambat-lambat, kita relax dulu. Tak boleh. Dan kita kena tajamkan alat sembelih kita dulu supaya tidak menzalimi binatang sembelihan tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada syarat sah sembelihan. Ini masuk pada hukum lah. Syarat sah sembelihan. Yang pertama adalah dia mestilah beragama Islam dan juga ahli kitab. Okey, semua tanya, Ustaz, apa ahli kitab ni? Apa dia, Ustaz? Ahli kitab ni adalah orang Yahudi dan juga Nasrani. Jadi orang tanya, Ustaz, kalau orang Yahudi sembelih binatang tu, sah tak? Kita tengok balik. Halal sembelihan daripada ahli kitab kerana niat sembelihan mereka adalah kerana Allah. Jika niat mereka kerana Allah, maka sembelihan itu adalah sah. Sebab ahli kitab ni ataupun orang Yahudi dan Nasrani ini, kebanyakannya mereka ini beriman dengan kitab mereka tapi tidak beriman dengan Allah. Tapi bila mereka sembelih itu, kita yakin bahawa mereka sembelih itu niat kerana Allah. Yang seterusnya, sembelihan kanak-kanak dan perempuan adalah sah dan halal. Okey, misalnya Intan ataupun anak murid Ustaz Tengku sembelih lembu lah katakan. Adakah sembelih itu sah? Jawapannya adalah
Sembelih itu Oh, sah dan halal. Tapi jaranglah kita tengok orang perempuan sembelih. Kan? Selalunya orang lelaki lah sembelih. Kalau kata orang perempuan sembelih boleh juga. Dari segi hukum tidak ada masalah dan dia adalah sah. Dari segi adatnya kita nampak peliknya perempuan tiba-tiba sembelih, dia jadi pelik lah. Tapi dari segi hukum sah dan halal. Okey, yang kedua, melakukan sembelihan hanya kerana Allah. Sembelihan yang bukan kerana Allah adalah haram dan tidak sah dimakan. Contohnya sembelihan untuk persembahan kabur keramat. Ni upacara-upacara ataupun ritual-ritual tertentu. Jadi tak bolehlah kita sembelih. Okey, seterusnya. Masih mempunyai hayat mustaqirrah. Maksudnya di sini jika binatang yang disembelih itu hampir mati, binatang tersebut tidak halal dimakan. Contoh binatang tu dah nazak dah, lepas tu kita sembelih. Jadi binatang tersebut jadi tidak halal dimakan. Mesti mempunyai hayat mustaqirrah, dia mesti maksudnya hidup, maksudnya dia ada roh ataupun ada roh, ada hayat dia tu. Dia tak boleh separuh mati kita pun sembelih dia. Jadi tak sah lah. Dan yang seterusnya adalah putus urat halkum dan juga marik dengan segera dan sekali sembelihan. Okey, yang tadi itu syarat sah bagi penyembelih dan yang ini adalah syarat sah bagi binatang sembelihan. Yang tadi itu mesti hayat mustaqirah dan yang kedua putus urat halkum dan juga marik. Urat halkum adalah saluran pernafasan dan urat marik adalah saluran makanan. Dua-dua ni mesti putus. Apabila kedua urat ini diputuskan dengan segera, binatang tersebut akan mati dengan cepat. Kalau kata salah satu urat tersebut tak putus, maka binatang tersebut masih tak mati lagi. Jadi kita kena sembelih dengan cepatlah, dengan segera, supaya tidak menzalimi binatang tersebut. Okey, seterusnya syarat sah sembelihan bagi alat sembelih pula. Tadi syarat sah ada 3 kan. Yang pertama penyembelih binatang dan juga alat. Yang ni alat lah, kita tengok dari segi alat. Alat sembelih ini yang dibolehkan ialah alat yang boleh melukakan binatang sembelihan kecuali kuku, gigi dan tulang. Alat ni mestilah kita boleh melukakan dia. Kalau alat tak boleh melukakan, macam mana kita nak sembelih? Okey. Jadi boleh faham dah semua anak murid Ustaz? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Alhamdulillah. Okey. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi-sesi yang akan datang. Ustaz harap kamu semua dapat manfaat dan juga ilmu daripada apa yang Ustaz sampaikan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pelajar semua yang Ustaz kasihi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Masya-Allah, semua bersemangat nak belajar tentang persembelihan ni. Masya-Allah. Ya, semangat Ustaz, semangat. Insya-Allah. Okey, sebelum tu Ustaz akan share dulu kepada kamu semua berkenaan video yang menunjukkan tentang bagaimanakah cara untuk kita menyembelih. Okey. Okey, semua nampak ke? Nampak. Nampak. Nampak Ustaz. Okey, tak apa. Ustaz nak play, Ustaz nak ni ya, nak bagi video ni. Okey, saya tunjuk kepada semua tau.
Okey. Okey, sebelum Ustaz mulakan dengan lebih lanjut, apa yang kamu faham berkenaan video yang Ustaz tunjukkan? Orang sebelah lembu Sembelih Ustaz. lembu. Orang sembelih Lembu, lembu. Ustaz. Sembelih lembu. Okey. Orang sembelih lembu. Okey, yang tu je nampak. Lagi nampak bagaimanakah dia letak, macam mana keadaan lembu tu waktu dia sembelih. Dia sembelih menggunakan pisau, nampak pisau tajam ke pisau tumpul? Tajam, Tajam, Ustaz. Ustaz. Tajam, tengok. Kalau kena Ustaz berdarah Ustaz. Nampak tu. Hmm. Kena dekat kulit pun Nampak kecil memancut-mancut. darah. Darah dia pancut dengan kuat sekali, bermakna tajamlah pisau tu. Okey, kemudian bagaimana keadaan lembu tu? Dia menghadap kiblat kan? Nampak tak keadaan lembu tu? Okey, lagi satu, lembu tu dibaringkan, rusuk kiri dia di bawah kan? Rusuk kanan dia di atas. Betul tak? Betul, Ustaz. Betul. Ya. Ya, betul, betul Ustaz. Masya Allah, pandai dah semua ni. Okey, jadi Ustaz akan mengajarkan kamu semua berkenaan cara ataupun orang kata sunat, perkara yang sunat dalam menyembelih. Okey, Ustaz akan buka lah. Okey, Ustaz nak minta tolong seorang Ashraf. Tolong share slide je. Ashraf. Okey. Okey, perkara sunat sembelihan. Okey. Penyembelih. Yang pertama penyembelih. Okey, kita tengok tadi video tadi, penyembelih mestilah menajamkan pisau. Ini berpandukan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Okey. Okey, ini terlindung sikit. Tak apa. Okey. Yang kedua, penyembelih ni kita tengok video tadi dia sembelih waktu siang. Kerana apa? Kerana ditakuti berlaku kesilapan semasa proses nak sembelih. Okey. Yang ketiga mestilah menghadap kiblat. Kerana kiblat ini tempat mulia bagi umat Islam. Yang keempat, membaca bismillah lah. Ketika mana nak dibaca semasa permulaan proses ketika nak sembelih binatang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sembelih. Okey, seterusnya. Perkara sunat sembelihan. Masih lagi di dalam bab sunat dalam proses sembelihan. Binatang sembelihan. Kita mestilah membaringkan binatang tu apa dia? Sembelihan pada rusuk yang kiri. Kita baring dia, rusuk kiri dia di bawah, rusuk kanan dia terbentang di atas lah. Okey, seterusnya alat yang digunakan untuk proses sembelihan. Mestilah alat yang digunakan ialah alat yang tajam seperti mana pisau. Tengok. Tengok Ustaz pegang pisau ni. Okey. Pisau ni kita tengok jugalah. Kalau kecil kita sesuai guna. Oh, tajamnya pisau Ustaz. Kalau kecil untuk ayam. Okey, kalau besar tadi mestilah panjang. Mestilah kena ada banyak yang tu boleh tak Ustaz? Kalau ya. guna yang tu untuk lembu boleh ke? Oh, yang ni kita lambatlah proses sembelih tu boleh lah tapi menyebabkan lambat. Tak sesuai. Tak sesuai dah. Jadi tak sesuai lah. Yang sebetulnya kita gunakan pisau yang panjang lah. 18 cm, 20 cm boleh. Pedang boleh guna, Ustaz? Ya? Pedang boleh guna? Pedang. Okey. Okey, saudari Intan tanya pedang boleh guna ke tak? Pedang, kalau kita guna pedang kan, kita tengok juga tempat. Kalau tempat tu macam dia proses nak sembelih tu menyukarkan, seloknya kita tak payah gunalah. Tetapi paling penting, okey, contohnya nanti okey, ayah kepada saudari Intan. Dia seorang yang masyhur lah di kampung. Dia dipanggil untuk sembelih. Disebabkan banyak sangat lembu yang disembelih, sampai kan ada sehari tu dia lupa. Dia ambil pisau yang tumpul. Jadi waktu tu saudari Intan kata apa? Ayah, pisau tu tumpul tu. Dalam proses sembelihan kita kenapa?
kena pisau tajam, sunat. Okey. Okey, macam itulah kita praktikkan ilmu di rumah, walaupun kita kita seorang yang kita masih lagi pelajar kan. Okey, seterusnya perkara makruh sembelihan. Okey. Menyembelih di hadapan binatang yang lain. Ini makruh. Seterusnya kita sembelih pada waktu malam, makruh lah. Waktu malam susah nak nampak aurat halkum dan juga marik. Okey, seterusnya tidak menghadap kiblat. Gelap tak? Gelap. Gelap betul. Okey, ku kata gelap. Ya, memang gelap, susah nak eratkan cahaya bulan. Maka tadi kita tersilap potong mata dia. Kemudian Betul betul. betul tak? Seksa binatang. Sebelum dia nak mati, kita seksa dia dulu. Itu benar-benar yang makruh. Jadi kita perlu elakkan. Dan tidak membaca bismillah. Tidak membaca bismillah. Itu masalah juga dan termasuk dalam perkara makruh dalam sembelihan. Okey, seterusnya binatang. Okey, binatang sembelihan itu kita tidak boleh seksa dia. Sebab apa? Sebab kalau kita seksa dia, maka ini termasuk dalam Islam tidak dianjurkanlah untuk kita seksa binatang. Contoh macam mana Ustaz? Seksa binatang macam mana tu contoh dia? Okey, contoh dia seksa binatang. Kita karen dia dulu kan. Kita kata hari ni banyak sangat lembu, kita karen dulu boleh tak setengah? Tu masalah. Kita kena karen sakit tak? Sakit Ustaz, sakit. Ustaz tahu. Okey, Ustaz tahu dalam ni bukan semua orang kebal, kan? Dan mesti sakit. Begitu juga binatang. Okey, alat sembelihan tidak bolehlah menggunakan pisau yang tumpul. Okey. Okey. Kita dah belajar benda yang sunat, benda yang makruh. Okey. Dan di sini kita tengok tadi seksa binatang. Kita tengok pula contoh menyeksa binatang sembelihan tanpa sebab. Kita memenggal leher, mematahkan kaki, menajamkan pisau sembelihan di hadapan binatang lain. Ada 3 ekor lembu. Okey, kita sembelih dekat-dekat. Kita pun pergi depan dia, asah pisau. Kan? Nak sembelih biasa depan dia. Jadi itu makruhlah. Mengheret kaki binatang ke tempat sembelihan. Heret kaki ya, bukan kita menjatuh benda yang makruh, Faham, benda yang Ustaz, sunat. Faham. Masya-Allah. Okey. Faham Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Hikmah sembelihan dari sudut syarak dan juga sains. Okey, apakah hikmah dia? Yang pertama, membezakan antara daging yang halal dengan haram supaya ibadah diterima. Okey, bermaksud apa? Kita sembelih ini dengan kita memutuskan urat halkum dan juga marik. Okey, itu di sisi syariat sahlah sembelihan tu. Okey. Bermaksudnya apa dia? Binatang yang kita sembelih itu halal lah dimakan daging dah. Adapun binatang yang bangkai yang dibelah oleh binatang yang mati dimati diracun orang. Binatang yang yang mati kerana sakit, maka itu binatang tu haramlah kita makan kerana dia binatang itu menjadi binatang tu menjadi apa, Zalhat? Bangkai. Binatang tu jadi bangkai. Bangkai Ustaz. Okey, pandai Zalhan dengan Ku Abdullah. Nanti boleh praktik di rumah sembelih. Okey, seterusnya yang kedua, menghindarkan diri dari penyakit yang terdapat dalam binatang. Kerana toksin dan bakteria yang terdapat dalam darah binatang telah dikeluarkan. Dalam badan binatang itu ada toksin juga bakteria kan. Jadi bila sembelihan ini, darah itu mengeluarkan toksin dan juga bakteria tersebut. Okey. Seterusnya, akhir sekali, mempercepat proses kematian binatang yang disembelih. Okey. Jadi itu hikmah kebaikan sembelih lah dari sudut syarak dan sains. Kita mempercepatkan proses kematian. Dengan sembelih itu mempercepatkan lagi kematian dia, tidak membinasakan, tidak menyeksa binatang tersebut. Contohlah, bagaimana kalau kita tumbuk buka dia, nak bagi dia mati, kita nak makan daging dia. Seksa tak? Seksa kan? Binatang tu. Seksa binatang.
ambil kayu, kita pi pukul dah. Seksa tak binatang tu? So, sakit Seksa, tak? Ustaz. Seksa. Sakit Seksa. oh. Sakit, kita sendiri pun Kita pukul, kena pukul periau. kena pukul pun teriau. Kalau binatang apa? Binatang dia menangis lah kan. Betul tak? Kalau kita tengok waktu nak sembelih pun dia nampak yang mata berlinang lah kat mata dia. Sebab apa? Itu pun sebab kita dengan cara Islam juga kita rebahkan dia apa semua tu, dia penat. Kadang nampak berlinang yang mata dia, kesian juga kita kan. Okey, walau bagaimanapun, okey, perkara makruh, perkara yang sunat dan hikmah Ustaz dah terangkan. Okey, jadi kamu semua boleh ingat dan praktikkan. Okey, akhir sekali. Okey, ada latihan. Latihan untuk kamu buat di rumah. Dan juga Ustaz dah bagi link dekat chat ini untuk tengok berkenaan link apa Kahoot untuk kamu buat aktiviti pengukuhan. Okey, sekian dah saja pada itu. Ada apa-apa soalan ke sebelum Ustaz tamatkan pengajaran Ustaz pada hari ini? Ustaz, saya nak tanya. Ya, Ustaz dengar suara tak? dengar Tengku. Tadi kan Ustaz kata berlina yang mata dia lembu tu. Lepas tu kan saya nak tanya, saya duk dengar orang duk cakap, betul ke kalau kita kesian ni tengok lembu tu kena sembelih, kita tak boleh makan daging dia? Oh, itu hanya mitos kita boleh makan daging dia. Sebab cara tu cara yang betul dah. Okey. Jadi nampak tak? Hikmah Tuhan dah bagi elok dah untuk perkara-perkara sembelihan. Untuk supaya binatang tu halal dimakan. Okey, jadi Ustaz akan tamatkanlah pengajaran ini. Okey, dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Okay, terima kasih semua yang hadir pada malam ni. Terima kasih Sama-sama Ustaz. Terima kasih. Sama Ustaz, terima kasih. Sama Terima Ustaz. kasih Ustaz. Okey, kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.